yang dinanti-nantikan. Ya, Ana sambung InsyaAllah, sila. Jadi pada malam ni insya-Allah Ana sebagai MC izinkan Ana untuk meng-share slide. Sebelum tu minta maaf Ana terbatuk-batuk sikit. Boleh Syana kau dapat dengan siapa? Andi. Nampak slide? Nampak tak slide? Muka terkejut. Nampak. Alright. Semua nampak Okay, kalau semua nampak, alhamdulillah. Kita teruskan. Baru nampak papan dah lawa ni dia. Daripada gambar ni kita dah boleh teka dah, kan? Usrah Muhajirin wal Ansar. Sirah, kan? Kita punya resolusi kan daurah yang lepas iaitu setiap kali usrah kita akan ada MC dan kita akan buka dengan sepotong cerita kan, sepotong peristiwa berkaitan dengan sirah. Jadi pada malam ni Ana tertarik untuk menceritakan satu peristiwa tentang pelanggaran tentera bergajah. Sebelum tu soalan. Kalau kita cerita pasal gajah ni kan, apa yang apa tu nak dikata? Masa berlakunya peristiwa tu. Dia ada fasa ni kan, fasa sebelum kelahiran Rasulullah, semasa kan pembukaan Mekah. Dia lebih tepat kepada ni lah, sebelum kelahiran kan. Tarikh ni bukan tarikh peristiwa tarikh pada malam ni kan, bersama dengan 11 Muharram. Semalam kita 10 Muharram kan, hari Ashura kan. Jadi kita teruskan ke slide seterusnya. Nak diceritakan tentang peristiwa bergajah ni kan. Dalam Al-Quran ada satu surah ni dia menceritakan tentang peristiwa tersebut, tentang gajah dengan burung ababil. Surah apakah itu kan? Macam sebelum-sebelum ni kita dah dapat kan tentang surah Takasur, lagi surah apa? Surah Al-Humazah, Al-As kan. Kalau minggu lepas kita dapat surah Al-Qari'ah kan. Jadi pada malam ni insya-Allah kan, sambil-sambil lah dalam cerita sirah tu Anda nak masukkan sikit tentang surah Al-Fil kan. Dah dijawab tadi oleh Umar, oleh Farid. Surah Al-Fil. Saya tak keluar. Oh ni. Surah Al-Fil. Jadi macam biasa kan, Ana nak seorang bacakan Arab dan terjemahan terus. MC pilih. Kalau MC pilih selalunya Aziz. Tapi hari ni lain sikit lah. Kita minta Farid. Boleh Farid? Boleh Aki. Jap nak cari jap. Semangat. Mantap semangat. Baca maksud sekali lah kan? Boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Maksudnya, tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera yang dipimpin oleh pembawa gajah yang hendak meruntuhkan Kaabah? Kedua,
Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan rugi dan memusnahkan mereka? Ketiga, dan ia telah menghantarkan kepada mereka rombongan burung berpasukan. Keempat, yang melontarkan mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras. Kelima, lalu ia menjadikan mereka hancur berkecah seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Sadaqallahu azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Farid dengan bacaan yang jelas. Jadi dalam surah ni kan, dalam ayat pertama, kita tengok go through kepada maksud dia kan. Tidakkah engkau mengetahui bahawa Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera, iaitu yang dipimpin oleh pembawa gajah yang hendak meruntuhkan Kaabah. Jadi dalam peristiwa pelanggaran tentera bergajah ni adalah tujuan utamanya diorang nak hancurkan Kaabah. Kan? Jadi apa yang Allah telah lakukan kepada tentera tu kan? Jadi ana yakin kan, boleh dikatakan semua kan, semua antara antum semua dah pernah dengar kan kisah ni. Jadi dalam ayat pertama ni, kalau kita tengok dalam bahasa Arabnya ni, alam taro. Taro ni dia ada dua persamaan, bukan persamaan, dia ada dua comparison antara dua perkataan, iaitu ro'aita dengan taro. Kalau ro'aita ni dia lebih kepada lihat time tu saja kan. Maksud dekat sini dia tidakkah engkau mengetahui. Kalau tengok dalam Al-Quran, kita punya mushaf dia tulis memerhatikan kan. Cuba tengok apa dia tulis. Tidakkah engkau perhatikan. Jadi kalau ro'aita ni adalah perhatikan tapi time tu saja. Kira bahasa Inggerisnya instant. Dia serta-merta time tu. Tapi kalau dalam ayat surah Al-Fil ni, Allah gunakan perkataan taro. Taro ni lebih kepada terjemahannya tu dilihat ataupun diperhatikan sepanjang zaman. Benda ni dilihat daripada dulu, kini dan selamanya. Kisah ni. Jadi kita tengok pada ayat kedua pula kan. Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka. Sebelum masuk ayat kedua ni, anak nak ceritakan kan sirah dia kan. Baru masuk sirah. Kita lompat-lompat sikit lah. Boleh Lompat sikit. Boleh. Apa pula ni? Alamak, baru tertunjuk gambar. Ni kira gambaran kan. Mungkin antum kenal kan gambar-gambar ni. Ada yang kenal, ada yang tak. Okey, slide yang seterusnya. Ni adalah plot structure. Kira kalau kita dulu belajar bahasa Melayu kat sekolah, kita belajar kan plot. Ada fasa pendahuluan, fasa climax dia, dan fasa leraian kan, pelaraian, ending. Jadi pada slide ini dia tengok kan satu-satu. Peristiwa ni dia Komsas. Betul lah kan. Novel apa semua kan. Supaya motif benda ni, plot ni, tiga segi ni jangan salah anggap kan, ingat Illuminati apa kan. Jadi ni kita belajar adalah untuk kita nampak kan flow jalan cerita dia. 666. Dari segi pendahuluan, Raja Abraha Yaman ingin menghancurkan Kaabah. Daripada poin ni kita tahu kira watak utama kan, antara watak utama dalam kisah ni adalah Raja Abraha. Raja Abraha ni merupakan seorang pemimpin negara Yaman pada masa tu. Pada zaman sebelum kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin menghancurkan Kaabah. Sebab apa dia nak hancurkan Kaabah ni kan? Firstly, dia tahu dekat Mekah ni. Sekejap. Assalamualaikum Razi. Kita baru mula kan. Baru mula 2-3 minit. InsyaAllah. Tak banyak yang terlepas. Jadi kita sambung kan tadi. Tujuan Abraha ni nak hancurkan sebab dia tahu dekat Mekah ni merupakan satu tempat yang pada masa tu satu tempat yang sangat top. Tidak punya pasal
Faham, penat kan. Apa? Kat mana tadi? Kaabah ni dia terletak dekat Mekah. Mekah ni jadi tumpuan utama seluruh masyarakat lah time tu. Tak kira kaum Quraisy, orang Arab kan, segalanya. Nak dikatakan semua orang pergi ke situ. Okay. Nak dikatakan semua orang pergi ke Mekah tu untuk beribadah kan. Untuk apa lagi? Berekonomi, berdagang dan sebagainya. Jadi Raja Abraha ni dia jealous. So dia buat suatu rumah ibadat yang baru. Nak dikatakan ibaratnya gereja lah. Dia buat gereja yang baru. Yang tujuan utamanya adalah supaya dengki jadi kawasan tumpuan, betul. Pada masa tu dia jealous kan dengan Mekah. Jadi dia pun buat suatu rumah ibadat untuk supaya orang masyarakat ni semua berkunjung dekat negara dia pula. Pada masa tu dia merupakan pemimpin kan. Kira dia merupakan alternatif dia untuk jadikan mungkin sebagai sumber pendapatan dan sebagainya kan. Bila dia dah jealous, dia nampak Kaabah ni maju kan. So dia pun pasang hasrat untuk menghancurkan. Bila hasrat tu dah ada, dia menghasilkan tindakan nak curi customer. Betul lah. Kan? Dia macam meniaga lah. Bila seorang tu berjaya, sebelah pihak ni jealous, nanti dia start lah buat apa kan. Santau lah, apalah, membunuh lah dan sebagainya. Na'udzubillah. Jadi pada masa tu, Raja Abraha ni dia mengusahakan untuk mengumpul tentera seramai mungkin. Dalam buku Ar-Rahiq Matum, page, kalau buku Ana, page 36 dan 37. Kisah ni dia ceritakan pendek je. Seramai, ditulis kat situ seramai 60,000 orang tentera bersama dengan 13 ekor gajah. Tegur kepada peniaga. Mungkin betul tak? Al-Quran kan untuk semua kan. Mungkin bukan setakat untuk peniaga, untuk kita juga kan. Contoh kita sebagai pelajar, kita sebagai anak dan sebagainya lah. Okay, kita terus kepada cerita tadi kan. Dia mengumpulkan 13 ekor gajah Afrika. Kalau kita tengok dekat Google, comparison antara gajah Afrika dengan gajah Asia ni sangat berbeza. Kira gajah Afrika ni merupakan gajah paling besar nak dibandingkan dengan gajah-gajah yang lain. So, nak dikatakan tentera Abraha ni sangat kuat time tu. Dia boleh langgar mana-mana negara pun. Jadi, semua akan rasa takut lah dengan dia, gerun. Jadi pada masa tu, ada seorang kaum Quraisy ni, dia dapat maklumat daripada negara Yaman ni, nak melanggar kota Mekah. Jadi seorang kaum Quraisy ni dia balik ke Mekah dan dia menceritakan tentang hasrat Raja Abraha. Lalu apa yang berlaku? Penduduk Mekah ni hanya dengar dan patah semangat. Dia tahu kan bila dia tahu negara dia akan dihancurkan oleh tentera yang ramai, oleh tentera yang kuat, gajah kan. So dia rasa macam dah tak ada harapan. Jadi dia punya pemikiran hanya lantak kan. Confirm lah kalah. Kira dia cuma nak tengok Kaabah tu je. Kaabah tu hancur ataupun selamat. Dia tak ada usaha lain. Tapi berbeza dengan seorang pembesar time tu, pembesar Mekah yang bernama Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib ni? Persoalan. Siapa? Abdul Muttalib ni ialah atuk kepada Rasulullah. Kakeknya. Kakeknya, betul lah. Atuk dia. So pada masa tu semua orang tengah patah semangat kecuali Abdul Muttalib. Dia mengusahakan kan untuk mengumpulkan orang. Lagi apa usaha dia? Dia berdoa depan Kaabah. Macam-macam usaha dia.
Yang lain semua pasrah, yang dia still masih berusaha. Dia yakin bahawa dengan usaha dia tu akan mendatangkan suatu hasil yang lumayan lah. So kita tengok seterusnya. Ni adalah berlakunya peristiwa tersebut kan. Gajah tu berkumpul, tentera 60,000 orang bergerak menuju ke Mekah. Sekejap. Mana nak pandang? Apa ni? Abdul Muttalib kata, unta-unta aku ni ada tuannya dan tuannya aku akan jaganya. Kaabah juga ada tuannya dan tuannya akan menjaganya. Oh. Itu adalah kata-kata Abdul Muttalib. Nak dikatakan dia yakin bahawa Kaabah ni ada Tuhan dan Tuhan tu akan menjaga tempat tersebut. Kan? So dalam peristiwa ni, kumpulan bergajah ni dah berkumpul dan menuju ke Mekah. Lalu Allah telah menghantar burung-burung ababil untuk mengalahkan tentera bergajah tersebut. Kan? Macam mana kan Allah turunkan Allah hantar burung-burung tu dalam keadaan burung-burung tu membawa batu-batu. Batu-batu yang dikatakan daripada api yang terbakar di api neraka. So batu tu sangat panas lah. Ada yang mengatakan setiap seekor tu membawa 3 biji batu kan. Nak dikatakan 3 biji batu tu, burung ada 2 kan, 2 kaki. Satu lagi batu tu dikatakan dibawa dengan paruhnya. Kalau antum dulu kan ada tengok cerita One Piece kan, kenal siapa tu yang pegang pedang 3? Zoro Tahan nama tak ingat nama dia. Mungkin macam tu lah kot kan gambaran dia kan. Dia bawa 2 kan dengan tangan, 1 dengan mulut dia. So, dia akan lepaskan batu tu kepada target-targetnya. Target-targetnya itulah tentera tu dan gajah-gajah. Penduduk Mekah gembira atas kemenangan kerana bantuan daripada Allah. Kan? Pada mulanya penduduk Mekah ni dia dah pasrah kan. Dia dah macam, kan kita tahu kan formula duit kan. Doa, ikhtiar, usaha dan tawakal kan. Tapi kaum Quraisy time tu dia terus lompat ke tawakal terus. Dia tak usaha, dia tak apa semua kan. Dia kata, redha lah kan, lantak lah. Tapi berbeza dengan Abdul Muttalib So atas kemenangan tu, diorang pun gembira kan. Sebab dalam tentera yang paling kuat time tu telah ditewaskan dengan tindakan mereka yang hanya melihat tanpa ada usaha. So diorang rasa macam apa yang dibuat tu betul lah. Iaitu berdiam diri tu adalah betul. Mereka chill tu lah. Sepatutnya dah menggelabah kan, tapi dia chill macam alat lah, tak ada apa lah. So apa yang berlaku time tu, Mekah semakin menjadi tumpuan utama kan. Sebab apa? Kejadian tu membuktikan bahawa Mekah ni kan macam tadi Abdul Muttalib ada kata kan bahawa Kaabah ni ada Tuhan dan Tuhan akan menjaganya. Orang beranggapan bahawa Tuhan Kaabah ni adalah Tuhan paling hebat. Sebab gajah yang paling besar iaitu gajah Afrika dan 60,000 orang tentera ni boleh ditewaskan dengan bantuan Tuhan kepada Kaabah tersebut. So diorang rasa lebih tertarik untuk datang ke situ. Rasa tempat itu mustajab untuk berdoa. Tempat tu rasa sesuai untuk berdagang. Apa tu istilahnya tu tempat ong lah macam tu. Betul. Tapi malang itulah kejahilan kaum Quraisy masa tu kan. Dia percaya dengan Tuhan Kaabah. Tapi sayangnya percaya dia tu, dia menambah-nambah dengan meletakkan berhala dekat keliling Kaabah kan, sebagai wakil Tuhan lah apa dan sebagainya kan. So benda tu adalah suatu penghinaan lah sebenarnya kan. Ni orang Quraisy rasa apa yang dikerjakan itu betul belaka. Kan, iaitu dia hanya chill, tak buat apa kan. Dia rasa benda tu betul. Jatuh. Tapi sebelum tu kan nak diceritakan pasal burung tu jatuhkan batu kepada target-target dia tu. Ni Ana ada terdengar kan daripada ustaz ni, ustaz siapa nama dia kan. Dia ceritakan bahawa kan Raja Abraha ni
sebelum dia mati tu, orang respect kat dia. Sebab apa kan? Masa dia nak mati tu, dia boleh balik ke negara dia semula. Faham tak? Kan macam gajah dah kena batu kan. Lagi tentera dia dah kena batu. Lain semua dah mati tau. Tapi dia tinggal seorang. Dia boleh balik ke tempat asal dia. Dalam keadaan badan terbakar kan. Dalam keadaan terseksa. Jadi orang semua cakap, uish, hebatnya gajah pun boleh kalah. Dia tak tombang Gajah boleh tombang, dia tak tombang. Kira hebat lah. Tapi sebenarnya Allah nak tunjukkan suatu benda tu adalah yang sangat memalukan untuk dia. Dah lah dalam keadaan terseksa kan. Lepas tu mati dalam keadaan halayak ramai. Semua orang tengah tengok dia terseksa. Time tu barulah dia dimatikan. Silap. Tengok ayat ni balik. Kan? Ayat kedua. Ni ayat pertama tadi kira cerita sirah tadi kan. Lepas tu, bukankah ayat kedua ni maksudnya, bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka. Nak jadi kata kan, dia orang punya plan ni hanya sia-sia kan. Dia orang rasa dia orang paling hebat. Dia orang rasa tentera paling kuat. Orang semua takut dengan dia kan, boleh langgar mana-mana je. Tapi last-last, benda tu sangat remeh kan. Allah boleh hancurkan dalam sekejap mata je. Tapi persoalannya ni, kenapa Allah tak hancurkan time dia tengah plan? Kenapa Allah hancurkan time dia dah berkumpul banyak-banyak tu kan? Dia kumpul ramai-ramai baru Allah hancurkan. Sebenarnya dalam ayat ni Allah nak bagi apa tu? Satu sentapan nak dikatakan Raja Abraha dengan tentera dia ni dulu pada masa tu ibaratnya seperti seekor anjing yang diikat dengan tali yang sangat panjang. Bila kita bayangkan seekor anjing dan tali yang panjang ni, apa anjing tu buat? Dia akan rasa macam hebat. Dia rasa boleh bebas ke sana ke sini, boleh pergi cari makan sana, boleh cari makan sini, boleh bergaduh kan. Tapi malangnya apabila dia dah rasa hebat sangat kan, bila dia dah start nak menyerang ataupun nak buat apa yang lebih-lebih kan, dia akan rasa lebih tersentap. Faham tak? Macam tu. Tunjuk sikit Wafi macam mana? Malu. So dia macam ni. Bila dah tali tu terlalu panjang, dia lari laju. Dia lagi sakit lah. Kira hipotesisnya tu, semakin panjang tali, semakin sakit anjing tu. Macam tu lah. So dalam peristiwa ni, Allah nak katakan Raja Abraha ni bersama tentera dia ni ibarat anjing. Ibarat anjing yang diikat dengan tali yang panjang. Dia orang rasa hebat lah, dia orang sakit sendiri. So kita tengok ayat yang ketiga pula. Dan dia telah menghantarkan kepada mereka rombongan burung berpasukan. Burung ni burung ababil kan. Dari mana sumber tafsir? Macam mana Wafi yang analogi anjing. Dia analogi lah sebenarnya. Sebab bila kita fikir balik kan, merancang rancangan jahat ni, dia rasa macam hebat kan. Dia rancang tentera yang ramai, dia boleh kumpulkan. Tapi lalas dalam ayat ni kan, dalam terjemahan dia ni, mereka dalam keadaan rugi. Maknanya kalau rugi tu, maknanya semakin dia rasa plan dia semakin besar, semakin rugi dia. Tu ayat kedua tadi tu. So kita pun dah tengok ayat ketiga ni, dan dia telah mengatakan kepada mereka rombongan burung-burung. Kita tengok ayat keempat pula. Yang melontarkan mereka dengan batu-batu dari jenis tanah yang dibakar keras. Sijil. Batu-batu yang diambil daripada neraka. Tapi dalam tafsir Fizi lain, ada cerita yang Allah SWT melambatkan kejatuhan mereka supaya lebih sakit, seperti mana Allah menghancurkan rancangan Fir'aun. Faham? Maknanya kalau Allah dah tewaskan dia awal-awal, dia tak rasa lah sakitnya tu, kurang lah sakitnya. So kalau dia dah start nak bergerak kan, dia dah start nak serang, dia dah bayangkan dia menawan Mekah, so lagi sakit lah benda tu. Sakit dengan jatuh harapan lah, betul lah. Macam kita kan dah study kan, study, tiba-tiba aduh, terciduk. Macam tu lah. Lalu ayat kelima
Deep. Ayat kelima, lalu dia menjadikan mereka hancur, berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Kira berlobang lah semua. Gajah tu kena kan. Setebal-tebal kulit gajah tu pun terkena batu yang mungkin batu tu kecil kan. Tapi boleh berlobang. Berlobang. Allah Alam kan lobang dia macam ni kan. Tapi dalam ayat ni dia kata daun-daun yang dimakan ulat. Kita pernah nampak kan daun-daun yang dimakan ulat macam ni kan. Lubang lepas tu kering kan. Kering dan rapuh. Hancur. Tapi sebelum tu anda tertinggal. Yang ayat keempat ni kan. Yang melontarkan mereka dengan batu-batu dari jenis tanah yang dibakar ni. Apa tu? Anda ada tengok dalam apa nama video tu. Tadabbur Center dia kata batu ni setiap burung bawa ni tak ada satu batu pun yang ditinggalkan rugi. Faham tak? Ditinggalkan rugi maksudnya semua batu yang dibawa tu jatuh dekat target. Tak ada yang jatuh ke tanah semata-mata. Nak dikatakan hebatnya Allah ni kan. Sehingga kan batu tu tentera yang ramai tu semua terkena, tak ada yang terkecuali. Dan batu tu tak ada yang rugi sikit pun. Semua kena. Itu ayat keempat. Okay, mana slide tadi hilang tak? Pro sniper, betul. Burung kan. Pro sniper kita teropong. Ini burung-burung tu dah lah bawa 3 batu kan dengan mulut tu kan. Tapi boleh terkena semua. Kira savage lah. Savage kot. Apa istilah ni. Kita tengok slide yang seterusnya. Lama juga baby lah. Boleh Wafi. Ini sampai berapa ni Wafi ni? Boleh Jadi, kita punya murabi kata okey. So anda teruskan. 3 bentuk kesedaran terhadap orang Quraisy pada masa tu lah. Sebelum tu kan anak nak bagi tahu kan. Kita surah Quraisy belum dapat lagi kan? Belum dapat lagi. So pada malam ni anda cerita pasal surah Al-Fil. InsyaAllah selepas surah Al-Fil kita akan diceritakan tentang surah Al-Quraisy. Betul tak Wafi? InsyaAllah. Betul, tapi yang poin ni adalah untuk orang Quraisy masa Al-Fil. Anda ingat? Yang poin yang tengah tunjuk ni Betul. tentang surah Al-Fil. Maksudnya ni lah Ana bagi macam ni nak cakap. Trailer tu. Boleh. Macam tu lah. So 3 bentuk kesedaran terhadap orang Quraisy berdasarkan surah Al-Fil tadi itulah. First kali, Allah tidak akan serahkan amanah kepada orang yang zalim. Macam kita tahu kan, apa tu? Orang Arab dulu kan, orang Quraisy ni, dia rasa macam dia orang buat ni betul. Kan? Nak dikatakan dia beranggapan bahawa amanah Allah ni memang adalah untuk dia. Sebab Allah tolong dia. Tapi sebenarnya tak kan. Sebenarnya dia orang pun adalah orang yang zalim. Bukan Raja Abraha dan tenteranya je yang zalim. Malah orang Quraisy masa tu pun orang yang zalim juga. So amanah ni tidak diturunkan kepada mereka. Amanah ni datang bila mana Islam telah datang, iaitu setelah kelahiran Rasulullah dan setelah Rasulullah diangkat sebagai Rasul terakhir. Yang poin kedua ni pula ialah Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan kejahatan berlalu tanpa balasan. Macam tadi kan surah Al-Fil, kita tahu Raja Abraha ni jahat kan, dia nak hancurkan Kaabah. Dan apa yang berlaku time tu, balasan tu tak sampai, nak dikatakan Allah lambatkan kan, Allah bagi masa kepada dia untuk merancang dan sebagainya. Last balasan tu sampai masa dekat dunia lagi. Dekat dunia lagi dia dah terseksa. Dia dah malu kan, depan halayak ramai dia dimatikan dalam keadaan terseksa kan. Itu dekat dunia. Dekat akhirat, benda tu akan, nak dikatakan dekat dunia mungkin kita tak terima balasan kan. Contoh kalau kita buat jahat. Nampak siapa tu? Ayah Ana masuk. Jangan bagi laluan je.
Maaf iklan. Okay, terus nak dikatakan orang yang plan jahat ni, kita rasa kan, contohnya kita rasa tertindas ke apa kan, kita sabar je. Kita jangan balas tindakan orang tu kan. Macam Ana mungkin dulu pun pernah lalui kan, orang kata kita ini tu ini kan. Tapi kita jangan balas, kita sabar je. Sebab balasan tu akan sampai dekat dia. Tak hari ni, esok, tak esok, adalah kan akan datang. Bukan kita nak keburukan kepada dia, tapi Allah sendiri yang Allah Maha mengetahui kan apa yang sesuai dengan dia. Poin yang ketiga adalah orang-orang Arab terdahulu tidak mempunyai apa-apa peranan di muka bumi ini sebelum datangnya Islam. Ni macam tadi yang ceritakan tadi kan. Dia orang rasa macam dia orang hebat kan, dia orang betul. Sebenarnya dia orang ni tak ada apa function pun dekat masa dekat bumi ni kan. Function tu datang apabila Islam tu datang kan. Apabila jangan main doa-doa kawan ternaya. Take note. Betul. Tapi kalau untuk apa tu, kezaliman macam Zionis tu kan, kita gunakan sebagai melalui kunut nazilah, tu tak apa. Tapi kalau kawan-kawan kita kan, janganlah kita doakan macam tu. Okay, jadi kita teruskan. Zionis memang terang zalim. Betul. Kita pergi ke slide seterusnya kan, supaya cepat sikit. Pengajaran buat kita. Ini adalah pengajaran buat kita kan, sebagai orang yang dah tahu tujuan hidup kan, orang yang dah tahu, orang yang dah dapat tarbiyah, dan orang yang dah start membuat dakwah. Ini adalah pengajaran untuk kita berkaitan dengan surah Al-Fil tadi. Terpesona dengan keajaiban, kemudian lupa ia datang daripada Allah. Ni contoh poin ni kira sentap untuk Ana sendirian. Contoh macam kita dulu kan, nak sesuatu, kita berusaha kan. Lepas tu kita berdoa, kita duha dan sebagainya kan. Kita nak dimurahkan rezeki. Tapi bila telah dikurniakan sesuatu tu kan, mungkin siapa-siapa kan, banyak yang kita tengok kan, dulu dia kuat ibadah. Tapi bila dia dikurniakan sesuatu, lupa. Dia dah lupa benda tu datang daripada siapa kan. Dia dah lupa mungkin hasil tu datang daripada doa dia kan. Kufur nikmat, betul lah. Kufur nikmat, suatu benda yang berdosa kan. So kita kena take note kan, sebagai seorang yang terutamanya kita kan, sebagai seorang da'i. So janganlah kita terjerumus dalam poin ni kan, dan jadikan sebagai pengajaran. Bersyukur tak apa, tapi jangan sampai terpesona. Macam itulah. Kezaliman jahat. Itulah. Time susah kan, time susah dulu kita boleh fikir niat, aku kalau ada duit aku nak bersedekah kan, aku nak bagi anak yatim. Tapi bila kita dah ada kan, ke mana kan niat kita tu kan? Adakah niat kita tu kita tunaikan, ataupun ia hanya sekadar di hati saja tapi tidak membuat. Untuk poin yang seterusnya adalah kezaliman jahat manusia pasti akan dihancurkan oleh Allah kemudian hari. Ini pun anda dah tadi yang explain kan. Benar atau salah bukanlah dengan berlakunya keajaiban. Yang benar hanya typo pula. Dating pula. Datang. Sebenarnya ni datang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kadang kita rasa ni keajaiban ni boleh dikatakan kemenangan lah. Macam kaum Quraisy, dia rasa dia menang, so automatik dia rasa dia adalah benar. Dia rasa Raja Abraha kalah, so dia rasa Raja Abraha itu adalah salah. Tapi hakikat sebenarnya, dua-dua tu adalah salah kan. Orang Quraisy zalim dan Raja Abraha pun zalim. Tapi cuma kemenangan tu bukanlah untuk mereka. Kemenangan tu adalah satu datang dalam bentuk istidraj kan, supaya mereka semakin jauh. Ujian tu adalah untuk melihat mereka semakin jauh daripada Allah. Itu istidraj. Dia rasa bangga kan, last-last benda tu adalah nak kenakan dia kan. Itulah nak dikatanya tu. Tapi
yang benar hanya datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Tu yang tadi kan katanya sesuatu kebaikan tu datang setelah datangnya Islam. Islam membawa ni kan dua benda iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah. Nak dikatakan macam kita sekarang lalui kan, mungkin kita rasa macam kita berjaya kan. Bukan kita lah, mungkin ada antara orang-orang lain kan, dia rasa dia berjaya kan. Dia sibuk study fokus sampai lupa solat kan, lupa nak mengaji kan. Lupa makan tak lupa. Makan tak lupa, tidur tak lupa, tapi bab ibadah dia dah tak lupa kan. So dia rasa benda tu adalah dia dapat kejayaan tu, dia rasa macam oh betul lah aku kena buat macam ni, so aku kena pertingkatkan lagi usaha aku. Tapi sebenarnya itu adalah bentuk istiraj yang dibagi kepada dia. So kita sebagai para da'i kena hati-hati kan, bila kita dah start futur, waktu kita dapat sesuatu, so kita kena refleks balik. Adakah benda yang kita dapat ni adalah suatu nikmat ataupun suatu yang ujian. Nikmat ni sebenarnya memang ujian pun, tapi ujian macam mana kan nak dekatkan kita kepada Allah ataupun semakin jauhkan kita daripada Allah. Dan poin last sekali adalah betapa susahnya nak ubah cara fikir manusia yang suka jadi penonton dan hanya menunggu saja. Ni poin last ni sangat deep tu lah. Sangat memberi kesan lah kepada kita kan. Bila mana orang-orang dah kita nampak kan, mungkin ada kenalan kita dah start mula buat dakwah kan, tapi kita hanya menunggu kan, kita jadi penonton, kita tengok oh best juga kan macam ni kan, oh kita ada niat nak buat tapi belum start nak buat. Macam tu lah, kita hanya jadi penonton. Kira kalau main bola tu, tengok bola tu, kita nak main bola tapi kita hanya tengok je, kita tak main pun. Hanya menunggu saja kan. So mindset manusia macam ni memang agak sukar lah untuk kita ubah. Nak ubahnya hanya dengan diri kita sendiri. Kan ada sepotong ayat bahasa Inggeris ni kan, apa ayat dia? If you want to change, you must change first. Orang lain tak alamak, terputus pula lain. Hello, dengar ke? Hello. Dengar bosku, dengar. Oh, dengar. Tadi terputus lain. Betul. Ni ayatnya. If you want change to happen, you must change first. Okay. Itu adalah point terakhir. Ada lagi ke slide? Rasanya macam dah habis. Oh, ada lagi lah. Ni last. Ni kira kata-kata semangat untuk kita semua. Ayuh, apa ni? Tulis. Pertolongan Allah SWT still akan datang membuktikan kebenaran. So kalau kita berada dalam kebenaran, iaitu kita sentiasa ikut panduan Al-Quran dan As-Sunnah, insyaAllah pertolongan Allah tu akan sentiasa datang. Apa tu macam ayat yang selalu kita dengar kan, selalu bermain di pemikiran kita. Bila kita bantu agama Allah, Allah akan bantu kita. Macam itulah nak dikatakan istilahnya. Ini adalah kata-kata semangat yang seterusnya. Tugas kita gerhana sekejap. Tugas kita melaksanakan tujuan hidup tanpa jemu untuk memenuhi perintah Allah. Dan umumnya kita diciptakan untuk nian beribadah dan menjadi ahlifa. So kita kena cuba kan sedaya upaya supaya tidak jemu untuk memenuhinya. Dan last sekali, sebesar mana pun ujian, cabaran, penindasan ataupun apa-apa sekalipun kan, ingatlah semua itu hanyalah remeh bagi Allah Subhanahu Taala. Apa zikzak Tak sure kenapa anda takut bila dengan tujuan hidup dalam usrah dan daurah. Itulah. Benda ni memang sebab kita tahu kan tujuan hidup kita. Kalau orang yang tak tahu tu lain kan. Sebab kita dah tahu tujuan hidup kita dan kita tahu kan apa yang sepatutnya kita buat. Sebab tu kita rasa takut.
So insyaAllah kan kita boleh pelan-pelan kayu kan, sama-sama beramal melaksanakannya. Betul lah. Yang kita risau, kita dengar tapi tak ada rasa apa-apa. Kira sensitivity tu adalah satu nikmat. Bila kita ada rasa sensitif, itu adalah nikmat untuk kita. Tapi kalau kita dah rasa immune kan, kita dah rasa kebal, itu kita kena refleks balik kat kita kan, macam mana kita punya niat dan sebagainya. Itulah ayat dia kan, ingatlah semua itu hanyalah remeh bagi Allah. Yang macam kita sekarang ni diuji dengan apa? COVID-19. Apa? Tapi bukankah hakikatnya action. Alamak, tak sempat lagi nak baca. Laju betul cak ni. Peranan lagi, tapi lemah sangat. Tak apa, yang penting kita usaha. Usaha kan. Allah tak menilai kita daripada hasil kita kan. Allah menilai dari segi titik usaha kita kan. Daripada kita nilai sejauh mana kan kita dah mengislamkan orang dan sebagainya. Sensor rosak sebab short circuit. Alhamdulillah Allah masih bagi sensor hati yang mahal untuk kita. Itulah. Kalau dah short circuit, payah lah. Hitam lah. Kan? Automatik terbakar, hitam mati. Na'udzubillah. Itulah. Mana tadi Ana punya point ni. Tentang kita kan sekarang diuji dengan macam-macam kan. Dengan COVID-19. Dengan apa lagi? Dengan nak pilih pemimpin. Kes tak turun-turun. Kes naik kan. Naik macam harga minyak kan. Tak turun-turun. So benda tu ujian kan. Tapi nak dikatakan ujian tu kita rasa berat. Last benda tu hanya satu benda yang sangat remeh bagi Allah. Bila mana Allah kata terjadi, maka terjadilah kan. Kun fayakun. So ini adalah poin terakhir Ana. Ada lagi slide ke? Okay, dah habis. End of the show. So ada sebarang pertanyaan tak? Sorry ambil masa antum agak lama sikit pada malam ni. Dan mungkin rasa bosan. Rasa macam sesi usrah pula Ni dia rasa macam bukan MC Boleh wafinya ni? Ke nak patah balik masa? Tak boleh Dah kot? So boleh tutup majlis tak dia? Gurau-gurau. Jadi itulah kan pesanan daripada Anan sedikit. Mungkin dapat membantu ahli wafi kan dalam menyempurnakan kita punya juzuk ammah kan. Yang kita dah dapat surah Al-As, surah apa lagi, At-Takasur dan sebagainya. So Ana pas mic ni kepada kita punya murabi yang apa? Yang masyhur, yang masyhur insya-Allah. Wallahu alam. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah Akhi Syazwan. Panjang, lebar dan spesifik kan apa nak disampaikan. Apa dia? Bunyi tak pada. Oh tak apa. Sekarang tengah nampak anda punya skrin kan? Hello? Sekarang nampak anda punya skrin ke? Naam, Masya Allah. Nampak. Mantap, alright. Wan tak tutup lagi skrin dia. So anda risau nampak skrin Wan dulu. Okay. Jazakallah Akhi Syazwan. Memang anda punya request sebenarnya untuk minta Akhi Syazwan alalang nak ceritakan tentang kisah tentang tentera bergajah yang ada dalam Rahikul Maktum. Anda kata kita bagi je surah Al-Quraisy sebab anda pun pernah cerita dulu dekat ikhwah daripada yang muhajirin kan, anda pernah share. Jadi tak salah lah untuk Akhi Syazwan share balik. Akhirnya melengkapkan kan antara komponen-komponen penting dalam surah Juz Ammah kita. Kenapa pentingnya Akhi Syazwan untuk share dulu surah Quraisy ni adalah kena cerita ni dulu baru boleh anda cerita surah yang next. Ana cerita ana selalu bila nak study balik dalam Juz Ammah, surah Al-Fil dia selalu dikaitkan dengan surah Quraisy.
Tidak boleh berpisah dua surah ni. Dan kebanyakannya kalau kita tengok ada persamaan daripada surah Al-Fil dengan surah Quraisy sebenarnya. Tapi surah Al-Fil berlaku sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan surah Quraisy diturunkan semasa setelah beberapa tahun kan. Beberapa tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan dakwah, mendengar orang-orang Quraisy ni tidak ingin mempertuhankan Allah, dan akhirnya turunnya surah Quraisy ni. Dan untuk masyarakat Quraisy ni dapat kesedaran kepada diri mereka sendiri. Sebelum nak go through lebih dalam, jom kita baca dululah surah ni. Ana mintalah suara wakil untuk baca ayat 1 sampai ayat 4. Pendek je, tak panjang, dan boleh baca dia punya maksud sekali. Selepas tu Ana akan terangkanlah insyaAllah one by one. Serius Merabi pilih. Ana pilih. Ana nak volunteer lah. Suara orang lain. Ana dah volunteer. Betul. Ana nak orang yang nak. Nak try, Masya Allah. Silakan Arif. Arif, mic tak Boleh buka. buka mic dulu Arif. InsyaAllah. Dengar. Sadaqallahul azim, insyaAllah. Jazakallah Aki Arif kerana menyahut cabaran kan untuk merebut pahala kan insyaAllah. Inilah dia ila fi Quraisy, kerana kebiasaannya aman tenteram orang Quraisy. Kita lihat dalam surah Al-Fil yang telah diceritakan oleh Ahli Syazwan sebentar tadi, Allah SWT telah menjadikan Mekah ni satu tempat yang sacred place, kerana Allah SWT telah selamatkan daripada tentera ababil. Selepas beberapa tahun, mereka masih lagi dengan perangai mereka yang hanya ingin menonton, masih lagi dengan perangai mereka yang tidak ingin mengambil tindakan, rasa macam diri mereka, apa yang berlaku tu sebab keajaiban yang diri mereka. Akhirnya Allah SWT menurunkan surah Quraisy ni nak menggambarkan sifat-sifat orang Quraisy. Tapi untuk kita lebih faham Al-Quran ini, janganlah lihat surah ini adalah untuk orang Quraisy, tapi lihatlah pada diri kita. Adakah kita ni ada sifat-sifat yang ada pada orang Quraisy ini? So jom kita tengok dulu. Ternyata dalam ayat yang pertama ni kan, kerana kebiasaan